Apabila tersedar daripada tidur dan terhidu bau kunyit dan daun bepilai, saya teringat bahawa hari ini adalah hari pertama bulan Citirai. Sebentar tadi, tentu Amah telah merenjis lantai rumah dengan air bercampur tahi lembu. Baunya memang kurang enak, tetapi itulah cara terbaik membunuh kuman pada lantai. Setelah dicuci dengan air dan direnjis dengan air kunyit, bau busuk akan hilang. Dan sekarang saya terhidu bau harum bunga mawar. Tentu Amah sedang merenjis air mawar pula pada lantai seluruh rumah. Suasana masih gelap. Saya meraba keliling. Ragu masih di sisi tidur. Mungkin dia kepenatan kerana pada malam tadi Amah memberikan satu tugas yang berat kepada kami. Kami mengeluarkan 2 buah lampu tembaga dari dalam almari kaca di bilik belakang. Kedua-dua lampu itu masing-masing sama tinggi dengan kami. Saya ditugaskan menggilap sebuah daripadanya, sementara Ragu sebuah lagi. Kami menggunakan asam jawa dan sabut kelapa untuk menggilapnya hingga bersinar-sinar. Apabila kami selesai melaksanakan tugas berat itu, saya dapati Amah sudah siap menggilap sejumlah pinggan mangkuk tembaga serta sedang mencuci peralatan yang akan digunakan bagi upacara puja sempena tahun baru. Ragu, bisik saya sambil mengerik lengan abang kembar saya yang masih tidur. Awak masih tidur ke? Ragu menepis tangan saya beberapa kali. Tindakannya tidak saya endahkan. Saya cuba menatap wajah Ragu. Tetapi suasana gelap hanya memungkinkan saya melihat sejalur cahaya kuning yang datang dari arah dapur melalui lubang pada dinding sebelah kiri. Saya meraba-raba mencari muka Ragu. Apa ni? Tanya Ragu yang nampaknya masih mengantuk. Hari ini permulaan bulan Citirai. Tahun baru, saya cuba mengingatkan. Katil berkeriut sedikit apabila Ragu cepat-cepat bangun lalu duduk di sisi saya. Dia teraba-raba mencari telinga saya. Amah sudah bangun? Tanya Ragu dengan suara rendah seperti berbisik. Dah, saya tidak meneruskan perbualan dengan Ragu kerana terbau aroma tosai. Ragu menghidu nafas dalam-dalam sehingga menghasilkan semacam bunyi dari hidungnya. Amah pasti sedang membuat tosai di dapur. Amah juga tentu sedang memasak makanan sayuran, iaitu masakan nabati yang menggunakan sayur-sayuran sahaja. Seperti mana tahun lalu, sebentar lagi Amah akan datang untuk mengejutkan kami berdua. Amah tentu akan datang mengejutkan kita sebentar lagi, kata saya. Ragu tidak menjawab. Mungkin dia sedang mengangguk dan saya tidak nampak dalam gelap. Awak mau tengok siapa dulu hari ini? Tanya saya kepada Ragu yang kini wajahnya samar-samar kelihatan. Saya rasa saya mau tengok Amah dulu. Betul lah. Saya pun mau tengok wajah Amah. Pantas saya memotong kerana gembira Ragu juga mempunyai pendapat yang sama dengan saya. Tahun lalu, Amah menunjukkan kami kira-kira pada waktu beginilah. Amah menyuruh kami memejamkan mata. Kemudian Amah memimpin kami berjalan dalam keadaan mata masih tertutup. Apabila Amah menyuruh kami membuka mata, kami pun membukanya dan terpandang berhala Dewa Murugan di bilik sembahyang. Menurut Amah, pada pagi tahun baru, Pongal dan Deepawali, kita perlu memandang sesuatu objek yang suci sebaik saja kita membuka mata. Tapi Amah, tak marahkah kalau kita tengok wajah Amah dan bukannya berhala Dewa Murugan? Belum sempat kami menjawab, kami terdengar bunyi tapak kaki orang berjalan ke bilik tidur. Tentu Amah yang sedang datang untuk mengejutkan kami. Saya dan Ragu menarik kain selimut menutup kepala. Ragu, Ramang, panggil Amah dengan mesra. Bangunlah, hari ini Citirai Putanda. Saya berpura-pura menguap dan menggeliat seperti baru bangun daripada tidur. Jangan buka mata, Amah mengingatkan. Ragu pegang tangan kiri Amah dan Ramang pegang tangan kanan. Sekarang ikut Amah ke bilik sembahyang. Kami menurut tanpa bantahan. Amah membawa kami berjalan perlahan-lahan meredah kegelapan.
Mungkin Amma sudah memasang lampu. Cuma saya tidak nampak apa-apa dalam keadaan mata terpejam. Saya berjalan menurut arahan Amma. Sesekali terasa seram juga. Saya merasakan seperti di hadapan saya terdapat gaung yang dalam. Namun begitu, saya terus juga melangkah kerana yakin Amma tidak mungkin akan membiarkan saya jatuh ke dalam gaung itu. Selagi saya berjalan di sisi Amma sambil memegang tangan dan mengikut arahannya, saya pasti akan selamat. Sudah sampai, kata Amma akhirnya. Sekarang celikkan mata dengan perlahan-lahan. Saya menoleh ke kiri dan mendongak sedikit dengan mata masih terpejam. Kemudian dengan perlahan-lahan saya membuka kelopak mata dan saya nampak objek yang paling indah dalam hidup saya. Amma telah mengikat rambutnya dengan elok-elok dan meletakkan bunga mali pada sanggul. Wajah Amma putih berseri, alis matanya disapu celak, titik gum-gumam merah yang bulat dan besar mewarnai dahi. Pada hidung mancung Amma terdapat mukuti berbatu kuning yang bersinar-sinar. Pada leher Amma tergantung harta yang paling Amma hargai. Tali yang Appa ikatkan semasa mereka berkahwin dahulu. Amma memakai sari warna biru laut yang ada corak bunga-bunga kecil. Saya memandang Ragu di sisi kiri Amma. Dia juga sedang mendongak memandang Amma. Ragu memandang saya dan tersenyum lebar. Kami sama-sama bangga kerana telah memandang wajah Amma sebagai objek pertama pada pagi tahun baru kali ini. Mata Amma masih terpejam dan kedua-dua belah tangan ditemukan pada paras dagu sambil mulut terkumat kamit mengucapkan mantra Om Saravana Baba berulang kali. Amma kelihatan cantik seperti Dewi Lakshmi pada gambar yang tergantung di dinding. Selepas seketika barulah Amma membuka matanya. Amma nyata terkejut melihat saya dan Ragu yang sedang mendongak memandang wajahnya. "Kenapa tengok wajah Amma?" tanya Amma dengan penuh kehairanan tentunya. Wajah Amma yang mula-mula sekali saya dan Rama lihat pada pagi ini, kata Ragu dengan bangga. "Ya, apa yang suruh ya?" tanya Amma sambil tersenyum amat manis. Saya dan Ragu berpandangan. Kami menggeling. "Baiklah, sekarang pergi tunggu di bilik mandi. Amma akan sapukan minyak sekejap lagi." Amma mengusap rambut kami sambil berkata begitu. "Apa sudah bangun kah?" saya bertanya. "Belum. Amma mahu pergi kejutkan Appa sekarang." Amma, saya dan Ragu serentak merayu. Kami nak tengok Appa membuka mata di hadapan berhala Dewa Murugan. "Baiklah," kata Amma setelah kami menarik-narik tangannya. "Tapi duduk diam-diam di sini." Kemudian Amma pergi untuk membawa Appa. Saya dan Ragu terus berdiri di bilik sembayang sambil tersenyum-senyum. Entah mengapa kami terasa sangat gembira pada hari ini. Sebelum saya sempat memikirkan puncanya, Amma masuk sambil memimpin tangan Appa. Apabila sampai di hadapan tempat pemujaan, Amma menyuruh Appa membuka mata. Saya benar-benar terkejut melihat tindakan Appa seterusnya. Appa membuka kelopak mata dan memandang wajah Amma sebagai objek pertama. "Apa ni, Atan?" tanya Amma malu-malu. "Awallah Lakshmi dalam rumah ini," kata Appa sambil tersenyum lebar. Saya terkejut apabila mendengar Appa membandingkan Amma dengan Devi Lakshmi. Nampaknya saya dan Appa sependapat dalam hal ini. Memang amat cantik seperti Devi Lakshmi, walaupun Amma tidak memakai banyak barang kemas.
Amma tidak kurang hebat berbanding Dewi Lakshmi walaupun Amma tidak ada 4 pasang tangan seperti pada berhala Dewi Lakshmi di kuil. Amma boleh membuat semua kerja rumah seorang diri. Kalaulah Amma ada 4 pasang tangan, tentu lebih hebat lagi. Tapi tentu susah hendak menjahit baju yang ada 8 lengan. Sudahlah Atan, jangan puji saya secara berlebih-lebihan pula, kata Amma masih tersipu-sipu. Kenapa pula tidak boleh? Awaklah yang memberikan nafas pada rumah tangga ini. Mungkin anak-anak kita pun patut memandang awak sebagai objek pertama pada... Saya dan Rama mula-mula memandang wajah Amma pada pagi ini. Apa? Kata Ragu sambil terloncat-loncat. Ya, apa? Tidak ada sesiapa pun yang mengajar kami. Kami sendiri yang tahu. Saya juga turut meloncat. Bagus, bagus. Apa menepuk bahu saya dan Ragu semasa berkata begitu. Sekarang, pergi mandi. Sampai di bilik mandi, Apa menyapukan minyak bijan pada tubuh Ragu, sementara Amma menggosok serbuk siakai pada rambut saya. Kemudian, Apa menyapu minyak bijan pada tubuh saya dan Amma membubuh serbuk siakai pada rambut Ragu. Bilik mandi sudah penuh dengan kami berempat. Apabila Ragu mencurah air suam ke atas kepalanya, kami yang lain turut basah. Tapi Amma dan Apa tidak marah. Mereka membantu saya dan Ragu mandi. Sambil mandi, kami semua bergurau senda. Saya dapat merasakan seperti kami sedang berkelah seisi keluarga di dalam bilik mandi itu. Selepas mandi, saya dan Ragu pergi ke bilik. Amma membubuk bedah pada muka, leher, ketiak dan seluruh tubuh kami. Dalam masa hampir sejam, kami semua sudah siap berpakaian baru. Saya dan Ragu memakai jubah warna kuning. Apa memakai dhoti dan vesti sutra berwarna kuning juga. Amma memakai sari kain sutra warna kuning yang ada bunga-bunga kecil pelbagai warna yang berkilau-kilau. Menurut Apa, warna kuning adalah warna bertuah untuk dipakai pada hari ini. Sebab itulah Amma telah menjahit semua pakaian warna kuning untuk dipakai oleh kami pada hari Tahun Baru Citire kali ini. Ragu, Rama, panggil Apa dari bilik sembahyang. Sebaik saja Amma selesai menyikat rambut saya dan Ragu. Kalau semuanya sudah bersedia, boleh kita mulakan puja. Lalu, kami pun berkumpul di bilik sembahyang. Berhala Dewa Murugan sudah dipakaikan kain sutra berjalur merah, biru, hijau. Leher berhala dipakaikan kalungan mali bunga kadembem. Amma telah memasang lampu tembaga yang bersusah payah saya dan Ragu gilap malam tadi. Senaskah kitab suci Kanta Puranam turut diletakkan di hadapan berhala. Asap kemenyan serta asap colok berbau harum melenggok-lenggok naik ke udara dan menimbulkan semacam perasaan khusyuk dalam hati. Semasa Apa, Amma dan Ragu menadah tangan memohon restu Dewa Murugan, saya turut membuat 2 permintaan dalam hati. Saya memohon agar Dewa Murugan memastikan bahawa pada masa-masa akan datang, saya dapat memandang wajah Amma
dan apa sebagai objek pertama pada pagi Deepavali, Pongal dan Chittirai. Permintaan kedua adalah agar apabila saya masuk ke sekolah pada tahun ini, saya masih dapat bersama-sama Ragu dalam kelas yang sama. Saya pasti bahawa permintaan ini akan dimakbulkan. Sebelum ini pun, jika saya dan Ragu bergaduh, saya akan memohon kepada Dewa Murugan agar membuatkan kami berbaik-baik semula. Sebaik saja saya habis berdoa, Ragu dan saya tiba-tiba sahaja akan kembali bermain bersama-sama. Tentu, Tuhan tidak suka melihat kanak-kanak bergaduh.